Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu pada malam ini kita nak alih sedikit tumpuan dan juga perhatian kita daripada apa yang selalu kita bincangkan dan juga kita perdebatkan di platform Agenda Awani Asia. Malam ini saya ingin bawa kepada anda sedikit tumpuan, kita beri perhatian sedikit kepada satu lagi isu dan juga tumpuan yang tidak kurang pentingnya. Yang saya maksudkan adalah kita melihat kepada kesedaran dalam mana memupuk pemahaman kita dan juga kesedaran berkaitan dengan memelihara dan juga memelihara kepelbagaian biodiversiti dan juga hidupan liar. Saya ingin tarik perhatian anda kepada satu laporan berita yang cukup tular di media sosial dan juga laporan berita antarabangsa yang mana sekumpulan gajah liar ataupun sekawanan gajah yang mana dirakam singgah berehat di sebuah hutan berhampiran Bandar Kunming di barat daya China yang dilaporkan baru-baru ini yang mana seorang anggota bomba yang ditugaskan untuk memantau haiwan terbabit. Kawanan mamalia gajah liar ini ditemui terbaring di hutan sekitar awal pagi selepas penat mengembara. Jadi untuk waktu ini mungkin kita nak tanyakan, selain kita bercerita tentang gajah dan juga hidupan liar ini, jadi untuk malam ini untuk bercakap tentang bagaimana kawanan gajah cerita yang cukup tular di China ini dan kita melihat pada aspek ataupun prospek yang lebih besar, kita bersama dengan rakan yang cukup setia dalam Agenda Awani Asia sudah tentu Zhang Hong ataupun nama bahasa Malaysianya Satria. Zhang Hong adalah rakan wartawan daripada radio antarabangsa China CRI dan sudah tentu pada malam ini seorang lagi tetamu adalah Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar. Dr. Muhammad adalah penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis, Institut Integrasi Kejuruteraan ataupun disebut sebagai OIG daripada UTHM. UTHM adalah University Tun Hussein On Malaysia. Doktor, kalau boleh saya nak mulakan perbincangan ataupun perbualan pada malam ini bersama dengan Zhang Hong dulu. Zhang Hong, beberapa minggu lepas rakan-rakan di CRI berkongsi tentang laporan berita ini kepada kami. Kalau diikutkan pada awal Mac 2020, sekumpulan 16 ekor gajah liar yang meninggalkan habitat mereka di kawasan simpanan alam Semula Jadi di Xishuangbanna dan beberapa bulan setelah hampir 8 bulan kesemua gajah berkenaan tiba di Mukim Mojang berdekatan dengan bandar Pu'er bersama dengan seekor anak yang baru lahir. Mungkin daripada cerita, kita nak tahulah cerita di sebalik berita. Kalau boleh dikongsikanlah Zhang Hong pada waktu ini. Mungkin ada cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang tak dimaklumkan ataupun yang mungkin tak ramai yang tahu kisah perjalanan pengembaraan gajah hidupan liar yang cukup epik ini. Mungkin Zhang Hong boleh kongsikan pada permulaan Agenda Awani Asia pada malam ini. Okay, terima kasih. Sebenarnya kalau sekumpulan gajah ini merupakan satu keluarga dan mereka berlepas dari kawasan simpanan mereka di Xishuangbanna. Sebenarnya bermula pada bulan Mac tahun 2020, iaitu sempena itu pandemik. Saya rasa ini sebenarnya sudah banyak kali dilaporkan di seluruh dunia. Ketika berada pandemik, ketika kita pergerakan kaum manusia tersekat, sebenarnya ini memberi peluang kepada berbagai hewan liar masuk ke bandar dan kali ini kita lihat gajah Asia liar di Yunnan, mereka mungkin juga tiba-tiba menyedari itu tak ada gangguan dari kaum manusia, jadi mereka mulai pengembaraan mereka dan hingga bulan lalu ketika mereka sudah mendekati bandar Yuxi, iaitu satu bandar yang berpopulasi cukup ramai di Yunnan, baru menarik tumpuan seluruh negara China. Bahkan akhirnya menarik tumpuan dari seluruh dunia. Kita lihat kalau di Jepun, di Amerika Syarikat, media-media tempatan semuanya membuat liputan mengenai kes tersebut. Dan kita pun lihat ketika mereka memasuki bandar Yuxi, semua penduduk di tempatan sebenarnya diundurkan dan supaya tidak mengganggu pergerakan mereka dalam bandar tersebut, dan selepas itu mereka terus ke utara sudah mendekati ibu kota provinsi Yunnan iaitu Kunming. Jadi hingga itulah kalau kerajaan tempatan baru mengambil sedikit tindakan untuk menghalang mereka memasuki bandar metropolitan tersebut, dan berbagai kaedah yang diambil termasuk menggunakan lori berat untuk menyeka itu jalan memasuki ke bandar dan juga menggunakan banyak buah-buahan
macam dana atau juga untuk diletakkan di tempat yang tertentu supaya membujuk gajah-gajah tersebut memasuki hutan lagi. Dan hingga sekarang sebenarnya setiap hari di media sosial China ini masih menjadi satu tular. Ramai orang nak tahu hari ini mereka sudah ke mana dan apa pergerakan mereka, dan baru ini kita tengok mereka sudah dengan berbagai tindakan yang sudah diambil, mereka bergerak ke arah selatan sedikit, iaitu baris sedikit. Tapi masih belum balik ke kampung simpanan mereka. Mereka bergerak dalam 2 bukti di tempatan. Pagi-pagi, kalau pada siang hari mereka tidur saja. Dan kalau pada malam mereka turun bukit untuk mencari makanan. Dan ada yang sedikit lebih menarik, iaitu ketika kumpulan gajah Asia liar itu bermula atau berlepas dari keluarga mereka. Sebenarnya 16 ekor gajah. Tapi dalam perjalanan mereka ada seorang bayi gajah dilahirkan. Dan seterusnya ada 2 ekor gajah mereka memasuki keluarga penduduk tempatan cari makan. Tapi mereka minum arak yang disimpan oleh penduduk tempatan hingga mabuk. Dan setelah mereka 2 membangun, gajah-gajah yang lain sudah ke tempat yang lain. Jadi 2 ekor itu kembali ke rumah mereka dulu. Dan hingga sekarang masih ada 16 gajah yang masih di luar kawasan simpanan dulu. Dan ini juga memperlihatkan satu masalah, itu dulu kalau pada tahun 1990-an, kalau gajah Asia liar di tempatan hanya kira-kira lebih 100 ekor saja, kira-kira 180 ekor. Tapi hingga sekarang sebenarnya kumpulan gajah ini dipelihara cukup baik hingga jumlahnya sudah menambah kepada 300 gajah. Jadi ini menjadikan mungkin kawasan simpanan pun sudah tidak cukup untuk begitu banyak gajah Asia liar di sana. Mereka perlu mencari tempat untuk berhijrah atau bergembara. Ini juga merupakan keperluan semula jadi bagi mereka. Kerana kalau mereka selalu hidup di satu tempat, jadi ini akan menjadi masalah bagi penerusan OSIS mereka. Jadi oleh itulah kita sekarang kerajaan China menggunakan tindakan yang itu tidak banyak mengganggu pengembara mereka. Di samping itu juga ambil kaedah untuk membujuk mereka kembali ke kawasan simpanan dulu. Dan selepas itu kita perlu mencari penyelesaian, iaitu bagaimana menghadapi jumlah gajah Asia liar yang semakin menambah di tempatan. Dr. Abdul Latif, kalau melihat dan juga kita mendengar cerita yang Zhang Hong kongsikan ini cukup menarik. Tetapi sudah tentu pada waktu ini situasi kalau kita nak bandingkan dengan fenomena alam semula jadi atau fenomena kepelbagaian biodiversity yang berada ataupun yang berlaku di China itu cukup berbeza dengan apa yang berlaku di Malaysia. Saya ingin tarik kembali ataupun kalau boleh kita throwback kembali kepada insiden yang berlaku. Contohnya kalau boleh saya nak kaitkan tentang bagaimana peluru menembusi tengkorak punca kematian gajah pigmi. Kalau ingat lagi dalam setahun ataupun 2 tahun yang lalu. Malah kalau beberapa lagi laporan-laporan selain daripada kita melihat pada hidupan liar seperti gajah, ada beberapa lagi laporan media. Malah saya percaya Dr. Abdul Latif juga pernah menulis dan juga mengirim artikel berkaitan dengan hidupan liar. Tetapi untuk waktu ini, dalam mana kita bercakap tentang memelihara dan juga memelihara spesies-spesies hidupan liar yang sentiasa terdedah kepada ancaman, dalam tempoh setahun 2 tahun ke belakang ini, di mana sebenarnya kedudukan kita? Adakah dalam realiti pandemik pada waktu ini keadaan memelihara dan juga memelihara kepelbagaian biodiversity ini lebih teruk ataupun lebih baik? Mungkin doktor boleh kongsikan secara realitinya? Terima kasih Saudara Fauzi. Saya rasa sebahagian daripada soalan itu dah pun dijawab oleh sahabat kita Zhang Hong tadi. Apabila dia kata bahawa gajah itu masuk ke kawasan-kawasan manusia yang tiba-tiba tiada manusia. Jadi dia tak perlu takut dengan gangguan-gangguan yang sebelum ini ada. Jadi begitu juga landscape yang berlaku di Malaysia. Kalau kita throwback kepada PKP 1.0 dulu, apabila bermulanya lockdown, kita melihat banyak gambar-gambar dan video yang ditularkan di media sosial yang mana kelihatan hidupan liar mula memasuki kawasan-kawasan penempatan manusia. Jadi ini sebenarnya menunjukkan satu
satu isu asas yang berlaku kepada hidupan liar, iaitu kemusnahan dan juga fragmentasi habitat. Apabila pembangunan itu dijalankan, habitat mereka semakin lama semakin mengecil, dan ditambah pula dengan keberadaan manusia di kawasan-kawasan ini menyebabkan mereka seringkali menjadi satu punca konflik, kalau saya boleh katakan di sini, apabila mereka dikatakan mendatangkan masalah kepada manusia. Dan lockdown ataupun PKP yang berlaku di Malaysia ini, kalau kita nak katakan adakah dia baik ataupun buruk untuk hidupan liar itu, mungkin kita harus lihat pada perspektif yang berbeza. Contohnya dalam konteks konservasi tapi, antara isu utama yang dihadapi oleh tapi di semenanjung Malaysia adalah isu kemalangan jalan raya. Jadi apabila dilaksanakan lockdown ataupun PKP, itu menyebabkan peluang mereka untuk dilanggar jauh lebih rendah. Berbeza pula dengan contohnya konflik yang disebabkan oleh kera contohnya. Apabila tiada manusia, mereka mula masuk ke bangunan-bangunan pejabat. Saya rasa video ni banyak yang tular tahun lepas. Mereka mula masuk ke bangunan pejabat, mula menarik wire, mula berbuat pelbagai kelakuan-kelakuan yang sebenarnya tidak dapat mereka lakukan sebelum ini. Jadi dalam konteks setahun hingga ke 2 tahun ini, dalam konteks konservasi, bukan hanya kita hendak membincangkan adakah mereka masuk ke kawasan kita ataupun mereka berani keluar, tetapi kita harus lihat juga perkara-perkara asas. Contohnya, adakah disebabkan pandemik ataupun lockdown ini memberikan tekanan ekonomi kepada masyarakat, menyebabkan kadar pemburuan haram semakin meningkat. Contohnya, kerana mereka mula pergi ke arah hidupan liar sebagai salah satu sumber mendapatkan keuangan yang mudah, walaupun itu adalah satu kesalahan di bawah undang-undang. Jadi dan ditambah pula dengan semenanjung Malaysia yang memang, dan Sabah Sarawak yang memiliki kepelbagaian biodiversiti yang cukup unik dan cukup ikonik kalau kita katakan di pesada dunia, seperti orangutan, gajah, harimau Malaya. Jadi semua orang akan tahu apa yang kita ada. Tetapi realitinya, adakah konservasi mereka semakin baik ataupun semakin teruk, itu bergantung kepada spesies yang kita bincangkan. Dan mungkin kita juga boleh nantikan laporan konflik mungkin daripada agensi yang terlibat, adakah laporannya semakin meningkat ataupun menurun. Kerana berbicara soal konflik juga, kita harus fahami bahawa sepanjang pengalaman saya dapati konflik ini sangat subjektif. Ada sebahagian masyarakat yang mengatakan dengan melihat haiwan di atas kabel wire pun konflik. Ada yang mengatakan bahawa bila anak mereka mula cuba diserang, itu konflik. Jadi perkataan konflik, hidupan liar, pandemik, ruang yang kosong, habitat yang kini readily available, ini harus kita perhalusi secara berhati-hati supaya kita tidak memberikan satu kesimpulan yang menyeluruh lah. Pemahaman dan juga bagaimana masyarakat ataupun komuniti mentafsirkan juga menterjemahkan konflik Malaysia, konflik manusia dan juga hidupan liar, itu nanti saya nak tanyakan kepada Dr. Abdul Latif. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bacakan sedikit daripada kiriman. Dr. Abdul Latif sebenarnya pernah berkongsi beberapa artikel berkaitan dengan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ni. Antaranya pada awal tahun ini berkaitan dengan perebutan hak dan juga kuasa konservasi hidupan liar perlu ditangani segera. Kalau boleh saya nak tarik sedikit apa yang disebutkan oleh Dr. Abdul Latif, yang mana dalam memperjuangkan agenda pembangunan mapan, kelestarian alam semula jadi dan juga mengejar status sebagai negara berpendapatan tinggi, hakikatnya hidupan liar terus terdedah dengan ancaman seperti kemusnahan habitat, pencemaran alam sekitar, pembangunan fizikal, pemburuan haram dan lain-lain ancaman di negara ini. Mungkin daripada apa yang saya tarik keluar daripada apa yang dituliskan oleh daripada Dr. Abdul Latif sendiri, dalam soal ke arah pemulihan biodiversiti dan juga pemulihan, siapa yang perlu bertanggungjawab? Ini satu soalan yang sangat menarik sebab saya rasa ini adalah antara salah satu dilema yang cukup besar di negara kita sekarang ini.
Kerana secara asasnya setiap yang bila kita nak mengatakan sesuatu pihak itu bertanggungjawab, mestilah ada punca kuasanya. Jadi di Semenanjung Malaysia kita ada Jabatan Perhilitan, di Sarawak kita ada Sarawak Forestry dan di Sabah kita ada Sabah Wildlife Department. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk semua golongan masyarakat, tidak kisah daripada apa-apa latar belakang, untuk memahami bahawa mereka memegang punca kuasa. Tetapi apa yang saya perhatikan sejak kebelakangan ini, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ada cubaan-cubaan ataupun usaha-usaha ataupun mungkin pemahaman yang agak berbeza, yang mana pengurusan hidupan liar ataupun konservasi hidupan liar itu hendak dibuat secara peribadi, mungkin dengan sebab-sebab tertentu yang kita pun tidak fahami, dan ini menyebabkan berlakunya kekeliruan dan kekacauan dalam usaha kita memahamkan masyarakat mengenai konservasi. Jadi apabila berlaku pergeseran ini antara itu, sebab itu saya sebutkan sebagai perebutan hak dan kuasa. Sebab bagi saya kita harus memahami fungsi setiap individu, setiap institusi. Contohnya di pihak universiti, para ahli akademik perlu bertanggungjawab menjalankan kajian, melahirkan modal insan, berkongsi maklumat-maklumat baru kepada pemegang taruh. Di pihak penguatkuasa contohnya, mereka bertanggungjawab melaksanakan undang-undang, dan di pihak mungkin badan-badan bebas, mereka boleh membantu dalam konteks menyebarluaskan maklumat. Tetapi apabila dinamik ini diganggu, saya melihat prejudis dan juga maklumat itu tidak sampai dengan tepat pada masyarakat. Sebab itu apa yang saya zahirkan adalah yang terkesan di tengah-tengah sebenarnya bukannya individu mana ataupun pihak mana yang menang, tetapi yang pasti dalam hal ini hidupan liar tetap akan kalah. Habitatnya musnah, tidak terbela, dan kita terus bercakaran. Zahong, mungkin pada waktu ini, tadi Dr. Abdul Latif ada mengatakan kalau di Malaysia mungkin daripada hasil tinjauan dan juga pemerhatiannya, mungkin tak ramai yang betul-betul faham dan juga boleh diperjelaskan tentang hubungan konflik antara Malaysia dan juga hidupan manusia dan juga hidupan liar ini. Tapi untuk waktu ini, dalam perspektif daripada negara China, bagaimana mungkin boleh dikongsikan pemahaman rakyat di negara China berkaitan dengan usaha untuk terus memelihara dan juga memelihara kepelbagaian biodiversity ini, dalam mana kita melihat pada simbiosis antara manusia dan juga hidupan. Zhang Hong. Ya, sebenarnya kita pun juga boleh melihat masalah ini dalam kes kali ini lah. Kita lihat sebenarnya kalau kawasan Provinsi Yunnan pun boleh dikatakan kaya dengan kepelbagaian biodiversity. Dan di sana ada lebih 20 itu kawasan simpanan semula jadi. Dan jugalah kalau penduduk tempatan sebenarnya tidak asing terhadap gajah liar. Dan setiap tahun sebenarnya juga ada kes terobos gajah itu liar kemasuk macam kampung tempatan. Dan oleh itu ketika kali ini meskipun memang jumlahnya cukup banyak dan hingga belasan ekor, dan itu jaraknya juga cukup jauh. Sudah lebih 1,400 km mereka berhijrah bergembara hingga ke bandar yang berpopulasi berapa juta orang. Jadi mereka penduduk tempatan tidak berasa takut kepada gajah. Bahkan mereka ketika diarahkan mengundurkan diri keluar dari keluarga atau rumah mereka untuk membiarkan keluarga gajah melewat tempat tersebut, mereka tidak berasa ini menjadi masalah. Kerana kalau semua kerugian mereka akan dibayar oleh syarikat insurans dan juga kerajaan. Ini ada jaminan, oleh itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Bahkan mereka ada yang agak humor ketika mereka melalui macam video tengok gajah memasuki keluarga mereka minum air dari pipe air. Mereka katakan mengapa tak tahu tutup itu pipe air, kerana di dinding itu tertulis menjimat sumber air. Jadi ini sebenarnya memberikan satu sikap dari penduduk China, iaitu tidak takut kepada itu gajah liar yang menjerobohi bandar, dan juga tahu ini merupakan satu haiwan liar yang kita perlu melindungi. Tapi sebenarnya bagi gajah dan bagi manusia, kalau kes macam ini sebenarnya cukup bahaya. Kita memang kalau tengok dari jarak yang luar merasa ini cukup menarik, dan setiap hari kita tengok
sangat comelnya bayi gajah tersebut. Tapi sebenarnya kalau ada tindakan yang merangsang gajah liar, khususnya ketika ada sekumpulan yang besar begitu banyak sekeluarga itu gajah liar di tempatan, ini akan menjadi risiko yang cukup boleh dikatakan cukup hebat. Oleh itulah saya rasa justru kita lihat pada bulan Oktober nanti justru di Kunming, iaitu tempat yang gajah sudah sampai itu merupakan itu tempat yang akan menganjurkan satu persidangan iaitu keberbakaian biodiversity di PBB punya. Jadi ini menjadi satu ingatan yang cukup bagus kepada berbagai hadirin, mungkin dari seluruh dunia, iaitu begitu penting kita perlu mementingkan masalah tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, sentiasalah tak cukup masa kalau dengan Zhang Hong ni ada saja cerita-cerita yang dikongsikan. Tapi sebelum saya nak pergi ke Dr. Abdul Latif, Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan pada minit-minit yang akhir ini, apa strategi dan juga usaha dan juga inisiatif yang diambil oleh China secara khususnya dalam mana kita bercakap tentang penyelesaian kepada ancaman hidupan liar dan juga memelihara kepelbagaian biodiversiti. Mungkin strategi dan juga pendekatan yang akan dikongsikan oleh Zhang Hong nanti, mungkin saya akan tanyakan nanti kepada Dr. Abdul Latif. Zhang Hong mungkin boleh kongsikan strategi dan juga inisiatif yang diambil oleh China? Ya, yang paling penting saya rasa itu kawasan simpanan kepada semula jadi. Itu sekarang di China ada lebih 400 itu kawasan simpanan semula jadi. Dan kalau luasnya mencapai lebih 900,000 kilometer, iaitu kira-kira menduduki 10% dari keseluruhan wilayah China punya. Tapi saya rasa ini tidak mestilah tak cukup. Dan oleh itu sebenarnya kita sekarang pun menggunakan banyak macam teknologi yang baru untuk membantu memantau itu hewan liar atau untuk melindungi itu hewan liar tempatan. Misalnya juga ambil contoh kali ini kita tengok ketika sekeluarga gajah tersebut sudah memasuki kawasan bandar. Kita tengok kerajaan tempatan menggunakan 12 buah UAV atau drone untuk memantau itu penggembaraan mereka, supaya tahu apa hala tuju mereka, apa keadaan mereka sekarang, dan sama ada mereka akan terus memasuki bandar atau pergi ke tempat lain. Saya rasa ini semuanya merupakan satu contoh yang agak baik, iaitu menggunakan berbagai teknologi yang tertinggi untuk menggalakkan perlindungan terhadap hewan liar. Tapi saya rasa ini pun belum menjadi satu penyelesaian yang utama. Dan seperti kita dulu sudah memberitahu kepada semua penonton kita, iaitu ini merupakan satu kes yang cukup berbahaya. Jadi bagaimana kita boleh membawa mereka kembali ke rumah mereka, iaitu kawasan simpanan. Jadi apakah kawasan simpanan itu cukup untuk mereka, dan apakah kawasan simpanan ini sebenarnya sudah mematuhi semua keperluan hewan liar. Seperti mereka kalau bagi gajah liar mereka perlu setiap tahun perlu ada hijrah, ada penggembaraan. Dan kalau bayi gajah, mereka perlu belajar kepandaian ini daripada ibu bapa mereka dalam penggembaraan tersebut. Jadi kalau mereka selalu dikatakan dilindungi dalam satu kawasan saja, yang saya rasa ini pun bukan tidak baik bagi semua kawan liar tersebut. Dr. Abdul Latif, kalau boleh disimpulkan daripada apa yang dikatakan oleh Zhang Hong tadi, antara inisiatif yang diambil oleh kerajaan China secara khususnya dalam kita melihat kepada inisiatif melindungi hidupan liar dan juga kepelbagaian biodiversiti ini, antara lain melihat kepada kawasan simpanan semula jadi dan juga penggunaan teknologi tinggi. Kalau disebut tentang penggunaan teknologi tinggi, doktor juga pernah menulis dalam artikel yang sama yang mana mengatakan
penyelesaian yang digunakan bakal dibangunkan harus berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan perubahan zaman. Mungkin untuk waktu ini kita tak cukup banyak masa, tetapi mungkin boleh dirangkumkanlah dalam 2 minit yang akhir ini apa penyelesaian dalam mana kita melihat kepada setidak-tidaknya kita dapat mengurangkan ancaman terhadap hidupan liar dan juga kita terus memelihara dan juga memupuk kesedaran berkaitan dengan kepelbagaian biodiversiti di negara ini. Doktor. Bagi saya, perkara yang paling penting adalah untuk kita memahami apakah isu sebenar yang berlaku dalam konteks konservasi hidupan liar. Dia bukannya semudah kemusnahan habitat, bukannya semudah penguatkuasaan undang-undang, tidak. Bagi saya, ada isu-isu asas yang perlu diselesaikan seperti usaha untuk mendidik masyarakat ke arah pemahaman biodiversiti yang lebih baik, isu pemantauan yang lebih efektif, isu penguatkuasaan yang lebih berintegrasi dengan jabatan-jabatan lain. Jadi dalam konteks penggunaan teknologi, saya merasakan bahawa ada kesenjangan di antara ahli konservasi dan juga pembangun-pembangun teknologi, yang mana kita menggunakan teknologi yang sedia ada tetapi kita kurang peluang untuk berinteraksi dengan teknologi ini untuk membangunkan mungkin peralatan ataupun sistem ataupun perisian dan sebagainya yang sangat-sangat diperlukan dalam konteks pengurusan data, yang mana diperlukan pakar data raya ataupun big data, diperlukan penggunaan alatan-alatan yang tertentu. Jadi saya rasa untuk kehadapan masa hadapan kita ini perlu melihat kepada di mana titik pertemuan antara ahli konservasi yang memahami tentang ancaman, ekologi, kelakuan, genetik dan sebagainya dengan teknologis yang boleh membantu mempercepatkan usaha-usaha kita untuk menangani isu-isu yang berlaku pada hari ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.